daun ketung. Jawabnya tanam daun ketung ni ada kalanya haram. Jikalau digunakan untuk tujuan yang tidak harus pada syarak, maka benda yang haram lagi tu tak kena zakat pada awal lagi. Lagi pula dia bukanlah terkena pada zakat tanaman, melainkan perniagaan saja semata-mata. Tapi niaga daun ketung ni niaga haram. Apakah hukum bercakap dengan perempuan seksi kerana untuk mengajarnya? Boleh kita mendakwahkan perempuan seksi ataupun seksa, dengan syarat jangan kita duk tengok kat seksa tu. Tapi ingat sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang pendakwah, di antaranya almarhum Ustaz Hasan Al-Banna, yang masuk ke kelab-kelab malam di Kahirah. Dia pergi kepada individu tertentu, dia bercakap, dia kata, wahai hamba Allah, Allah ciptakan manusia supaya menjadi hamba baginya untuk mensyukuri nikmatnya. Maka bukanlah tempat kamu di sini, tempat kamu di surau, di masjid mencari Allah untuk membalas budi Allah yang begitu banyak memberi kepada kamu nikmatnya. Gitu. Waktu tu baik bukan duduk lama. Bukan duduk sembah habis 5-16 lagu baru balik. Bukan gitu. Begitu juga kalau kita nak dakwah perempuan-perempuan lagu ni boleh. Sebab tu kalau kita tengok pendakwah, kalau dia pergi kat orang puan, jangan kita duk fitnah sangat ke dia. Benda ni payah dah. Kita lo memang susuk, memang kau penuh. Nak tunggu orang didakwah, tak ada dakwah. Jadi itulah adalah antara usaha yang terbaik. Tapi jangan salah pula, salah apa benda ni dengan tujuan yang salah. Buat selek saja nak dakwah. Tak ada masalah. Dia bakal lo pendek ke, dia bakal apa, kita pergi kat dia, khabar kepada dia supaya menutup aurat. Muslimat ini hendaklah menutup aurat. Muslimat adalah hamba Allah yang diberi, yang sangat Allah Ta'ala kasih. Maka dengan menutup aurat dapat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan saudari selamat, diselamatkan oleh Allah, dapat balik ke jalan yang benar. Kata gitu dia. Tak boleh banyak-banyak sangat. Banyak-banyak sangat kita pun duk tengok tak dia. Pas baca hadis, dia pula pakai baju separuh lapuk ni lapuk. Faham tak? Kita duk dakwah ke dia. Daripada ketak jadi longgar dah serbang. Jadi sikit-sikit, jangan duduk lama, kadang-kadang memberi fitnah. Disingkatkan perkataan kerana keadaan yang terlampau seksa. Apa hukum? Habis ni. Saya nak tanya, macam mana orang bekerja bedah mayat? Adakah dikira seksa mayat? Simpan dalam peti beberapa hari sehingga berbau busuk. Apa hukumnya? Baik. Orang yang bedah mayat, dia bertakluk kepada fatwa-fatwa ulama berkaitan dengan bedah mayat, berkenaan dengan bedah mayat. Ulama-ulama bersetuju bahawa diharuskan bedah mayat jikalau perlu dan termasuk dalam uzur syar'i sahaja. Umpamanya jikalau tidak dibedah mayat tersebut, maka jadi terzalimlah orang yang tertuduh. Kalau bedah mayat ni dapat tahulah orang ni bunuh sungguh ke tak. Kalau tidak, dia ni akan kena zalim, kena hukum mati saja gitu je, kena tuduh orang. Maka dibuat contoh ulama, terpaksa bedah mayat tu, maka baru tahulah supaya bukan orang ni bunuh sebagaimana dakwaan. Kerana apa yang berlaku dalam mayat tidak sebagaimana dakwaan, dia ni racun dan sebagainya. Baru orang kata selamat daripada kezaliman, diharuskan bedah mayat. Adapun kalau berlanggar biasa gini-gini ni tak boleh bedah mayat, hukumnya adalah haram. Dia kata untuk mengetahui punca kematian. Tahu apa ni tas jalan pang di lori minyak lakung, orang tengok belaka dah punca kematian apa lagi. Khabar mati belanggar dah. Semua mati nak tahu punca kematian, tak payah, tak boleh. Yang tak tahu punca kematian menyebabkan ada orang yang tertuduh mati dalam keadaan segar gitu. Menyebabkan orang sanksi kepada seseorang, itu baru boleh dibenarkan. Ni terang-terang, ni tas jalan tak tengok lagi kanan, abang di lagi minyak. Belah juga nak tahu punca kematian. Punca kematian, darah terlalu banyak masuk ke dalam otak. Memang dah lanyik lori. Itu haram, tak boleh, tu dah uzur syar'i tu. Jadi dia ni darurah saja nak bedah mayat ni. Kerana membedah mayat orang Islam ini haram. Asalnya haram. Macam kita nak derma darah kok haram. Melainkan ketika sampai masa ni barulah jadi harus. Lepas tu dibiarkan sengaja sampai lama-lama dah busuk di dalam tu, kalau mayat orang Islam haram bagi pihak hospital. Pihak hospital wajib kena ada satu badan yang menguruskan mayat dengan segera. Jikalau tidak ada waris yang menuntut dalam kadar masa yang terdekat, jangan sampai 2 bulan. Jadi seksa mayat.
buat satu undang-undang 3 hari tak tutup tanam. Tanam kawasan ni, mari waris cah mayat, cah waris kena bayar 300 riyal kerugian pihak hospital dan sebagainya. Baru-baru ini anak saya dapat masuk matrikulasi. Dalam masa yang sama dia sedang belajar di pondok. Jadi saya suruh berhenti pondok. Dia kata belajar pondok banyak pahala. Berusaha saya jika saya paksa dia berhenti. Dia sementara masuk matrikulasi letak ke universiti, pergi belajar pondok. Anak dia serasi dah belajar dengan agama, duduk dengan ulama seronok duduk. Dia nak paksa suruh masuk matrikulasi, tak payah lah. Sebab budak ni tak ramai orang yang serasi belajar agama. Belajar agama ni tak suka sebenarnya. Banyak sangat benda yang nak dibelajarnya, kitab banyak, pas subuh kena, belum subuh dia bangun dah. Jadi kalau budak tu serasi duduk pondok tak sawak lagi lah. Tak usah bimbang lah makan minum. Tak usah bimbang makan minum. Tok Cha cara lanjut menyanda bagi-bagi. Roti telur. Dah ni ngaji ilmu agama pula. Takkan Tuhan nak sia-sia. Tak usah sembang kalau lebat ngaji agama dah. Pasal kalau dia dah apa sekong duduk lain, dia masuk matrikulasi, dia sekong duduk biar. Rezeki ada belaka, saya bimbang tak mesti mana matrikulasi dia masuk tu dia akan jadi senang, tak mesti gitu. Tak mesti. Ni rezeki ni tak tahu lagi. Biar dia jadi, dia belajar betul-betul, dia jadi guru agama. Guru agama tak ramai. Jadi sekong dah molek duduk, biar dia jadi ustaz. Lepas universiti pun tak mesti kaya. Melambak tengok itu di PDD kereta dia kan, University of Wisconsin, Amerika kan dia kecil. University of North Island, Island Utara ngaji. Dah 9 tahun duduk ini. Galen kuda. Produk klise tulis belakang University Sains dan Teknologi Malaysia. Pakai klise. Lalu blok sebuah Mercedes cermin gelap. Tulis ngaji pondok je. Saya jumpa dah di Kelantan, Mercedes warna biru gelap, cermin hitam keliling. S-kelas tulis di belakang mengaji pondok je. Tak dang universiti, tak dang. Berdaun sok lalu. Nampak tak? Rezeki di mana-mana. Itulah ni duduk rasa rezeki ke apa. Jangan terbang main berbab rezeki ni. Kita yakin dengan Allah. Yakin sudah. Tak usah kata kita beriman. Ngaji universiti pun beriman, ngaji pondok pun beriman. Nu awak kapir. Siapa beri makan? Awak kapir Thailand siapa beri makan? Gaji Thai beri makan ke dia? Allah tak ada kau. Nu Filipina. Awak duduk zina lagi petang, Allah tak ada kau beri makan. Rasa susah. Soalan seterusnya, apa hukumnya main kutu? Jawabnya ada 2 jenis kutu. Kalau kutu rambut tu jangan main, kenyek tu buang. Tu busuk tu, jangan tiup tu. Dia main kutu. Jadi kutu ni khabar sama dah. Ada kalanya haram, ada kalanya halal. Halal ni caranya gini. Masa bila kita nak boleh duit kita, yang pertama kita kena akad hutang. Aku hutang dengan kamu RM1. Hak beri kita duit tu 5 orang, dia pun kata gini, aku hutangkan kamu RM100. Lepas tu time bayar pula udah lepang, kita kata gitu kok, aku bayar hutang kamu RM100. Kata gitu sampai selesai pusingan kutu, halal. Pasal main lolo kita tak boleh kita orang pergi belanja. Mana ada akad, tak boleh lah. Ada orang kata pakai purdah pun belum tentu baik. Nama je alim. Kalau kita dengar dia cakap macam tu, kita nak kata macam mana? Baik, ditanya masalah pakai purdah. Purdah ni masalah hijab ni lah, rapah tutup muka ni. Dia kata pakai purdah belum tentu baik. Betul dah. Dia bukan maknanya dia tu mesti jadi baik, tetapi pakai satu-satu benda menutup aurat dan sebagainya, itu tuntutan agama. Macam dulu orang kata semayang belum tentu baik. Betul dah, ada orang semayang bapak cuy dia, pengurusi Lanung Terengganu semayang. Tak pergi ke Mekah 2 kali pergi ke Mekah. Itu masalah lain, masalah tuntutan. Tapi kalau tidak semayang garanti ya. Dia gitu. Tutup aurat kita juga. Dia kata pakai tudung, pakai terka, pakai jibak ke, pakai kudah ke, belum tentu baik. Betul, belum tentu. Tetapi kalau tak pakai, garanti tak baik. Sebab tak tunduk pada perintah agama, tak baik.
Nah, dia gitu. Jadi kalau dia cakap lagu tu, nak cakap lagu mana, kita kata gitulah. Ada dia kata gitu. Nah, sebab ni benda-benda ni urusan mana perintah agama. Nah, kita suruh galakkan orang, suruh dia pakai benda-benda yang agama suruh. Lepas tu hak dia buat tak baik tu, kita tegur. Jangan tegur pakaian ni tu. Nah, tegur perbuatan dia tak baik. Nah, soalan yang ketiga, macam mana kita nak ajak anak beranak kita semayang? Anak beranak saya ramai tak semayang, malam duk tengok TV lah sampai tidur. Macam tu lah hari-hari. Jawabnya kerak wayar TV. Mudah saya. Dia nak mudah, nak tegak. Dia buka cok lalu TV. Ada beli ni, kita buat pula. Lama-lama bisa lah lagu. Ajak sama, ajak semayang, ajak dan sebagainya. Kalau jenis lawang tu kita tak usah nak lawang, nak jadi baloh. Apakah hukum orang yang menganggap bahawa derma yang dilakukan olehnya dapat menyamai zakat perniagaan yang wajib dia bayar? Dia merasakan seolah derma ini dapat mengganti zakat. Derma yang dimaksudkan ialah pada anak yatim, orang miskin dan pada rumah Allah. Siapa yang beri derma kemudian dia tak keluar zakat, maka dia zakat itu terlekat hutang kepada dia. Kerana derma bukan zakat. Zakat adalah suatu yang wajib, derma suatu yang sunat saja. Batu tidaklah boleh kita tolakkan derma itu, zakat kita dengan derma yang telah kita beri. Walaupun kita derma banyak dah, 1 juta kita beri kepada anak yatim derma, tapi wajib juga kena keluar zakat fitrah RM4.5. Tak keluar berdosa. Faham? Tak boleh nak pakai potong-potong gitu. Dalam suatu permainan sukan seperti badminton atau bowling dan sebagainya, apakah hukum jika kita mengenakan siapa yang kalah? Dikenaki membayar yuran atau charge atau sewa yang dikenakan. Siapa kalah kena bayar. Ia telah dipersetujui bersama sebelum permainan, termasuk makan malam selepas itu. Apakah dikira perjudian? Baik, kalau bayar harga gelanggang saja tidak dikira perjudian, tapi kalau bayar makan dikira perjudian. Perjudian. Bayar gelanggang tak? Bayar gelanggang, ada ulama mengatakan tidak dikira berjudi. Jadi main kalau bayar gelanggang. Tak, sebab dia nak jadi judi ni mestilah wang itu dapat kepada salah seorang yang bertaruh. Ni tak dapat ada yang bertaruh, buat bayar gelanggang saja. Bayar makan dapat manfaat tu. Orang kalah beri manfaat tu kepada orang yang menang, dia dapat makan, maka itulah judi. Melainkan orang tu kata gini, mu lawan aku return, kalau mu menang lawan aku belanja nasi lemak malam ni. Kalau mu kalah, mu tak payah belanja aku. Tu dak judi, sebelah pihak je. Faham? Judi ni dua belah pihak. Mu kalah, mu belanja semua, aku kalah, aku belanja. Tu judi. Seorang telah memberikan barang kemasnya, menggadaikan barang kemasnya, tapi bila tamat tempoh dia masih tiada mampu. Dia telah meminta kawannya untuk tebus. Pada masa itu kawannya telah faham bahawa rantai itu akan jadi miliknya jika dia pergi tebus. Selepas 6-7 tahun dia telah ingat pasal rantai yang telah digadai sebelum ia telah lupa kerana lama. Jadi dia hendak balik rantai itu dan membayar wang tebus itu. Apakah rantai itu masih miliknya atau tidak, kerana telah menimbulkan perbalahan. Baik, masalah tebus ni gini. Bila kita nak tebus satu-satu barang, kita kena buat perjanjian. Kita nak letak satu barang, kita kena buat perjanjian. Barang gadaian. Perjanjian tu macam mana? Barang ni kalau saya tak bayar balik duit awak dalam masa